أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai ulam, bersungguh-sungguh pada menyimpang rahsiamu selama anda mampu memeliharanya. Tetapi jika anda terdesak, maka anda akan diuzurkan. Kecintaan itu kerap merobohkan dinding malu dan sopan, dinding wujud dan memandang manusia. Orang yang berkemampuan disuruh mengeluarkannya, dan orang yang terdesak bercelak dengan debu kakinya. Sebab yang satu itu nafsi, berkait dengan nafsu, dan yang lain qalbi, itu berkait dengan hati. Yang satu bersifat penciptaan dan yang lain bersifat ketuhanan. Usahakan dirimu supaya yang berlaku itu berasal daripada Allah, bukan daripada dirimu sendiri. Usahakan agar anda tidak mencuba untuk menolak kemudaratan dari dirimu dan menarik kemanfaatan kepadanya. Jika anda sudah buat begitu, nescaya Allah Ta'ala akan menentukan siapa yang akan berkhidmat kepadamu dan menahan semua yang tidak baik daripadamu. Anggaplah dirimu dengan Allah sebagai seorang mayat ataupun mayat di tangan orang yang memandikannya, atau seperti penghuni gua dengan Jibril AS. Jadikan dirimu dengan Allah seperti engkau tiada wujud, tiada pilihan dan tiada tadbir sama sekali. Tetapkan dirimu di atas tumit imanmu dan yakinmu ketika ditimpa beban qada dan takdirnya. Kerana iman itu selalu berdiri dan menetap dengan takdir, sedang nifaq kerap melarikan diri daripada takdir. Si munafik itu setiap kali berganti siang dan malam, bentuknya akan terus lemah, tetapi jiwanya pula akan gemuk, dan begitu pula lah nafsunya dan tabiatnya. Kemudian akan buta pula mata batinnya dan hatinya. Pintu dari luar rumahnya makmur, namun dalam rumah itu sendiri kelihatan rosak dan hancur. Sebab zikirnya kepada Allah Ta'ala hanya dengan lidah sahaja, tidak dengan hatinya. Murkanya pun kerana diri sendiri, bukan kerana Tuhannya. Si mukmin pula adalah berbanding dengan yang di atas. Zikirnya dengan lisan dan hatinya serentak. Dan pada setengah masa hanya hatinya sahaja yang berzikir, pada lisannya berdiam. Murkanya hanya kerana Allah dan Rasulnya, bukan kerana ikut kemahuan dirinya, hawa nafsunya, tabiat dan dunianya. Dia tidak pernah mendengki sebab dia tiada didengki orang, dan tidak pernah mencuba merampas hak-hak orang lain. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara wasiat dan nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ialah yang pertama, tentang menyimpang rahsia. Yang dimaksudkan menyimpang rahsia ialah menyembunyikan segala amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang
disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bagaimana kita hendak memuliakan atau mengaitkan, menjadikan semua amalan-amalan kita, semua usaha-usaha kita ini datangnya daripada Allah. Bukannya daripada kemampuan, kekuatan, kepandaian kita sendiri. Kemudian yang ketiga ialah penyerahan kita kepada Allah seperti mayat di hadapan pemandi jenazah, atau perumpamaan seperti Rasulullah SAW ketika mana bertemu dengan Jibril AS. Dan juga bagaimana perlu bersabar dengan segala takdir Allah Ta'ala, kerana tertegaknya iman dengan takdir. Dan bila mana seorang tidak menerima takdir Allah, maka dalam dirinya ada sifat nifaq ataupun munafik. Kemudian Syekh Abdul Qadir membezakan bagaimana sifat munafik dan bagaimana sifat mukmin sebenar. Bagaimana sifat munafik yang hanya mementingkan gambaran luaran sahaja, tapi membiarkan gambaran ataupun membiarkan dalamannya rosak binasa. Dan bagaimana munafik jahil dalam amalannya, zikirnya cuma lidahnya bukan hatinya, dan dia tidak marah melainkan bila haknya diusik, bukan kerana Allah SWT. Manakala orang mukmin sebaliknya. Dan ini antara intipati yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bila beliau menyebut tentang bersungguh menyimpang rahsia. Baik, bila kita sebut rahsia, suatu yang kita tidak mahu orang lain ketahui. Dalam hidup kita ada benda kita tak nak orang tahu. Bila kita ambil benda tu yang tak nak orang tahu, apakah benda tu? Pasti semuanya ialah kelemahan kita. Pasti semuanya keaiban kita. Pasti semuanya perkara yang akan merugikan kita. Itu yang kita rahsiakan. Tapi tidak di sisi para hamba Allah. Bukan itu yang menjadi keutamaan rahsia. Yang mereka rahsiakan ialah benda yang paling bernilai sekali, yang paling mahal sekali. Mereka bimbang dengan pandangan orang, dengan sebutan orang, nilainya akan jatuh. Lalu mereka menyimpannya. Apakah perkara yang disimpan? Amal soleh. Amal soleh, bila mana ia dipandang oleh orang lain, nilainya mula jatuh. Selagi mana dia tersimpan dan terpelihara dan terjaga, tak ada orang tahu, maka nilainya bertambah tinggi. Kalau saya katakan kita sendiri, saya dan tuan-tuan, kalau sebut rahsia, mesti benda yang saya sebutkan tadi, benda itu aib kita, malu kita, atau mungkin merugikan kita. Kita ada projek, kita ada planning projek, kita ada paperwork kita, waraqatul amal, kertas kerja kita. Kalau orang tahu, habis kita, rugi kita. Kita simpan, kita namakan dia sebagai rasa yang paling tertinggi, rasa yang paling kuat. Tapi bukan itu yang dibicarakan. Semua manusia punya rahsia. Tapi bila kita lihat rahsia yang kita simpan itu tak ada nilai di sisi Allah. Nilainya cuma di sisi kita. Yang kita bimbangkan ialah pandangan orang pada kita. Tetapi kenapa kita tak bicarakan pandangan Allah pada kita? Rahsia yang kita simpan lebih melihat kita bimbang pandangan itu menjadi serong. Tetapi kita lupa pandangan Allah SWT. Sebab itu dalam usaha kita untuk dekat dengan Allah, kita melakukan amal-amal soleh lalu kita rahsiakan. Kata Zubair bin Awam, sahabat Nabi yang mulia, radhiyallahu ta'ala anhu, berkata, ij'alu lakum khabi'atan minal amalis salih kama anna lakum khabi'atan minal amalis sayyi. Hendaklah kamu berusaha jadikan sebahagian amal soleh kamu tersembunyi, sebagaimana kamu telah menyimpan sebahagian kejahatan. Jadikan. Kata Imam Zahabi rahmatullahi alaihi, dalam mensifatkan orang-orang soleh, kata beliau, kanu yastahibbuna an yakuna lirrajul khabi'atan, an yakuna lirrajul khabi'atun min amalin salihin la ta'lamu bihi zawjatuhu wala ghairuha. Adalah orang-orang soleh dulu, mereka suka
untuk menjadikan sebahagian amal soleh mereka rahsia, sehingga tidak diketahui oleh isterinya atau yang lainnya. Orang paling dekat dengan kita, pasangan kita. Pasangan kita, dia akan tahu banyak daripada orang lain. Maka itu lebihnya pasangan. Dia lebih tahu tentang kita. Pemarah ke kita, orang yang payah berkira ke kita, orang yang kasar ke kita. Pasangan kita tahu. Cemburu ke kita, dengki ke kita. Maka bila Allah inginkan amalan itu jadi besar, kebaikan, manfaatnya, maka Allah jadikan orang tadi cenderung untuk tidak beritahu pada orang, cenderung untuk menyimpangnya, cenderung untuk tidak menzahirkannya. Satu hari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia, dia pergi masjid. Bila dia pergi masjid, dia tengok ada seorang lelaki yang sedang sujud sambil berdoa, lalu menangis. Nangis sungguh-sungguh. Yad'u rabbah yabki wa huwa yasjud, baqiyan wa huwa yabki yad'u rabbah. Sujud keadaan menangis, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selepas selesai orang ni solat, Abu Umamah ni sahabat Rasulullah. Dia nak ajar lelaki ini kalau nak dapat amalan lebih baik. Kata dia, anta law kana hadha fi baitika, anta law kana hadha fi baitika, kamu akan menjadi orang yang sebenar bila amalan ini kamu lakukan di rumah kamu. Maknanya kalau kamu menangis kat rumah itu jauh lebih baik, jauh lebih bagus. Sebab tu ada seorang ulama yang namanya Qadi Syuraih rahmatullahi alaih. Dia memang dia buat sebuah rumah. Yang rumahnya tadi dia akan masuk hari Jumaat. Hari Jumaat dia akan masuk. Isteri dia tak tahu, siapa pun tak tahu dia buat apa. Masuk. Kemudian barulah dia keluar. Begitu dia lakukan. Disembunyikan sebagian amalan soleh mereka. Ya, Qadi Syuraih orang tahu kesolehan, kealiman, keilmuan, ketakwaan. Tetapi ada perkara yang orang tak tahu. Disembunyikan. Tentang kita memang tak boleh ngelak bahawa kebaikan kita akan diketahui. Dan bila kita buat, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau amalan tu sunat, kalau disembunyikan maka pahalanya 70 kali ganda. Amalan sunat. Kalau amalan itu fardu, kalau dia dilakukan secara terang-terangan, dia lebih afdal daripada yang disembunyikan. Kita kena beza. Kalau amalan wajib ni kita kena buat biar orang tahu, sebab dia syiar, dan dia sebagai satu teguran orang lain supaya dia buat. Maka tak salah kita sembahyang zuhur depan orang tak sembahyang zuhur. Riak ke? Tak. Nak beritahu zuhur ni wajib, kamu kena solat. Tak salah kita zahirkan zakat kita supaya semua orang kaya tahu zakat ni wajib. Kerana itu kata Abdullah bin Abbas, amalan fardu lebih afdal dilakukan terang-terangan. Pahalanya lebih besar daripada amalan tadi dilakukan secara sembunyi. Jadi kalau orang solat zuhur sembunyi-sembunyi, dia orang solat zuhur terang-terangan, besar lagi pahala orang solat zuhur terang-terangan. Sebab ia syiar. Yang menyembunyikannya pasti takut. Yang buat amalan fardu secara terang-terangan pasti dia orang berani. Dia nak beritahu orang ini kewajiban. Yang tutup aurat terang-terangan, ni orang berani. Yang tutup aurat sembunyi-sembunyi, orang tak ada boleh tutup aurat sembunyi-sembunyi, ini penakut. Yang buat ni tetap tutup aurat. Bos kata nak turun pangkat ke turun gaji, duli apa dia, terang-terangan. Kerana itu fardu dan itu wajib. Jadi kata Abdullah bin Abbas, amalan sunat kalau kita rahsiakan 70 kali ganda kelebihannya berbanding yang kita buat secara terang-terangan. Tetapi amalan fardu yang kita buat secara terang-terangan lebih baik daripada sembunyi. Kemudian kalau kita lihat, bila buat ibadat sunat, apakah ibadat sunat itu mutlak perlu disembunyikan dan jadi rahsia yang tersimpan? Sebab ibadat sunat ada dua jenis kata ulama. Yang pertama, ibadat sunat yang memang sunat dizahirkan, seperti solat berjemaah, solat jenazah, iring jenazah, solat tarawih. Ini sunat dizahirkan, tak boleh disembunyikan. Kita tak boleh senyap-senyap pergi iring jenazah, menyuruh belakang.
pagar kubur. Pergi saya menyorok belakang. Mana tak nampak? Kita menyorok, Ustaz, biar amalan tu besar. Ustaz katakan amalan kalau sembunyi 70 kali ganda. Pakat menyorok belakang tu tinggal tukang talking je. Mana pakat menyorok ni? Semua nak simpang amalan. Tak, itu tak. Azan. Azan hukumnya sunat. Dizahirkan. Iqamah. Hukumnya sunat. Dizahirkan. Jangan nanti bila senyap je iqamah. Imam tanya dah iqamah? Dah. Mana tak dengar? Sembunyi. Pahala besar tu imam. Baru kan dengar mengajar tasawuf. Ibadat sunat sembunyi. Qomak tak bunyi. Sembunyi. Bukan, itu ibadat sunat yang memang sunat dijaharkan. Sunat dilakukan terang-terangan. Maka buat terang-terangan. Tapi ada ibadat sunat yang memang sunat dilakukan secara sembunyi. Seperti solat-solat sunat. Kebanyakannya. Sehingga Nabi SAW menyatakan bahawa khairu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik solat seseorang itu ialah di rumahnya melainkan fardu. Berarti solat elok buat kat rumah, sembunyi. Antaranya ialah sedekah sembunyi. Yang sedekah sunat. Ali Zainul Abidin radhiyallahu ta'ala anhu, bila kita tahu kisah beliau, setiap malam pikul gandum, pikul guni, hantar makanan, hantar roti, hantar keperluan, setiap malam dia pikul. Sehingga sebahagian penduduk Madinah yang miskin ini, mereka tak tahu siapa yang beri makanan ini. Yang mereka tahu, esok pagi ada kat rumah. Mereka makan dengan kenyang. Dan tak dijumpai. Cari memang tak jumpa. Tak ada orang viral, tak ada orang tahu. Yang melakukannya ialah Ali Zainul Abidin. Dan ke mana waktu malam hari dia berkata, sedekah di malam hari yang rahsia akan memadamkan kemurkaan Allah. Sedekah yang rahsia. Dan nama nak sedekah rahsia buat tengah malam, orang tak nampak. Kalau orang mencuri, dia mencuri tengah malam, orang tak nampak. Maka orang baik pun kena buat macam orang mencuri tadi, kebaikan supaya orang tak nampak. Cuma ni buat jahat, yang ni buat baik. Jadi dia lakukan begitu sehingga sampai tempoh 2 tahun. Sampailah beliau wafat. Ketika mana beliau wafat, barulah penduduk Madinah tahu inilah Ali Zainul Abidin, sebab ada kesan lebam pada belakangnya yang memikulnya setiap malam. Setiap malam dipikul. Itu sebahagian daripada qiyamul lail dia. Sebahagian daripada amalan qiyamul lail dia hantar. Dia letak. Maka amalan-amalan seperti macam kita sebut sedekah, solat sunat, menangis, ini kat rumah. Tapi kata ulama dalam perbahasan tentang rahsia tadi, benda-benda sunat tadi kita tengok. Ustaz, saya dah buat sebahagian ibadat sunat. Boleh tak saya nak cerita korang? Dan apakah bila saya cerita dikekam di rahsia atau tidak? Asasnya bila kita dah sebut kata-kata Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu, dan kita dah sebut kata-kata Imam Zahabi yang menyebut sifat orang soleh, bagaimana dia yastahibbuna, dia suka kalau sekiranya satu amalan tadi ada yang disembunyikan. Baik, kalau saya dah sembunyi, saya sembunyi sebagai amalan saya, tiba saya cerita korang, apakah dia masih dalam keadaan sembunyi? Baik, yang pertama kita lihat apakah tujuan dia cerita. Tujuan orang cerita satu kebaikan, dia ada 2 sebab. Yang pertama, kata ulama, kerana dia nak mengangkat diri dia. Dia nak angkat, dia nak puji dirinya. Dia berharap pujian manusia. Maka ini yang dilarang. Yang kedua, dia menyebutnya kerana nikmat Allah kepadanya. Dan dia menyebutnya sebagai jadi panduan, supaya menjadi pedoman, supaya menjadi motivasi semangat kepada orang lain. Maka ini yang bertujuan, dan ini yang disebut oleh Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah padamu maka ceritakan. Tuan-tuan, takkanlah nikmat tu kita cuma fikir makan, minum, kesihatan, harta benda, itu je kita nak cerita. Termasuk nikmat yang paling agung bila Allah beri kita kekuatan untuk beribadah. Sehingga Allah beri kita kemampuan untuk dengar kuliah. Itu lebih hebat daripada rezeki kain baju, rezeki
duit, harta, rezeki, pangkat, jawatan, jauh lebih baik. Sebab rezeki tu untuk buat ibadat, dia akan kekal sampai hari kiamat. Yang namanya pakaian, nanti bila lusuh habis. Namanya makanan, bila dah dimakan habis. Maka menyebut kebaikan ialah rezeki Allah. Alhamdulillah Allah rezekikan saya untuk bangun subuh pagi ni. Alhamdulillah Allah rezekikan saya untuk qiyamul lail semalam, untuk baca Quran, untuk khatam Quran. Alhamdulillah saya cerita sebagai satu tahaddus bi ni'matillah, menceritakan nikmat Allah. Apatah lagi kalau dia boleh beri motivasi. Jadi bila Imam Bukhari kata aku, setiap hadis yang aku nak letak dalam kitab sahih aku solat 2 rakaat. Bila Imam Bukhari kata aku memilih hadis sahih ini daripada hafazanku sebanyak 600,000 hadis. Bila kata Yahya bin Ma'in, aku dengan tanganku menulis 1,000,000 hadis. Aku tulis 1,000,000 hadis. Kata Syekh Abdul Fattah bin Ghuddah ketika mana mengkomentarkan kata-kata Yahya bin Ma'in, iaitu rakan sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu setiap hadis ditulis 50 kali untuk diingat. Setiap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara hafazan dia, tariqul hifz, ditulis semula. Diulang tulis. Satu hadis ditulis 50 kali. Orang ni tuan-tuan dia dah kuat ingatan. Tapi dibuat lagi sehingga ingatannya begitu kuat. Bayangkan kalau satu benda kita tulis 50 kali. 50 kali kita tulis, masa kan kita tak ingat. Sesuatu, nota, tuan-tuan tu ulang tulis. Dah tulis, tulis lagi. Dah tulis, tulis lagi. Maka itu cara kita membina ingatan. Mana-mana orang hafal Quran, dia kena tulis balik Quran. Itu cara dia membina ingatan. Atau orang baca kitab pun. Saya ingat dulu saya baca kitab. Untuk kita ingat, kita hafal, kita ambil kertas. Saya ada kertas A4 satu kotak besar yang saya tulis. Buku tadi, buku 500 muka surat, kita tulis semua. Tulis balik. Itu cara kita menghafaz, sehingga kita ingat. Salah seorang daripada guru kami, dia letak earphone kat telinga. Dia dengar sampai dia ingat. Tidur dia dengar, bangun dia tidur, masuk bilik air dia dengar, masak dia dengar. Sehingga dia benar-benar ingat dan berjaya menjawab dengan mudah. Okay, saya pun ikut cara dia. Itu yang dia ajar pada saya. Letak kat telinga, dengar dia 24 jam. Dengar, tidur, dengar. Dan kita tidur dengan earphone kita. Dengar. Kita hafal kitab tadi, kita harap rakam, kita pendengarkan balik. Tak. Dan dengan izin Allah kita boleh ingat dan kita boleh jawab. Itu tarik para ulama ataupun cara para ulama. Ini Yahya bin Ma'in radhiyallahu rahmatullahi alaih, dia menulis dengan tangannya 1,000,000 hadis. Dia ulang tulis untuk satu hadis 50 kali. Ini amalan yang dia sebut. Apakah dia riak? Bukankah dia telah mengeluarkan benda yang sembunyi dalam benda yang nyata? Baik, tujuannya apa? Untuk beri motivasi, untuk beri semangat. Tetapi secara umumnya, tuan-tuan sekalian, amalan ni kita nak sembunyi. Secara umumnya, Qadhi Syuraih, ada orang datang mengadu kat dia, masalah tu, masalah ni, macam-macam mengadu. Lalu kata Qadhi Syuraih, aku nak beritahu kamu satu perkara. Benda ni tak ada orang tahu, tapi biarlah kamu tahu. Biar kamu tahu. Apakah kamu tahu bahawa sebelah mataku tak dapat melihat? Dia memang ada 2 mata. Satu tak boleh tengok. Kalau kita orang ni letak mata batu, tak satu. Selama 20 tahun aku tak boleh tengok, tak ada orang tahu, dan aku tak pernah mengeluh walau sedikit pun. Dan aku cerita ni sebab nak bagi kamu semangat supaya berhenti ngeluh. Berhenti ngeluh. Kadang-kadang kita ngeluh benda yang sama. Dah 3-4 tahun dah ngeluh benda tu je. Ngeluh. Kita lupa nikmat lain yang banyak. Dan kita lupa bahawa orang lain Allah uji lebih teruk pada kita. Okey? Orang lain diuji lebih teruk. Kita mungkin kata saya tak dapat ni, tak dapat tu. Orang lain Masya Allah, diuji Allah tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada penglihatan. Dia potong kedua kaki, dia penyakit. Orang lain uji teruk. Kita kena uji sikit je. Niaga kurang laku sikit, tapi duk ngeluh-ngeluh. Kita duk marah sana, marah sini. Ni coaching menipu belaka ni. Dah marah lah tu.
Temu kawan-kawan pun tak boleh harap. Ingat boleh tolong bisnes kita. Semua tak boleh harap. Menerak belaka. Ini tak mampu, tak boleh kita harap. Duk ngeluh. Orang lain tuan-tuan sekalian, kita okey juga ada bisnes. Orang lain tangan pun tak ada. Allah uji dia. Mata buta. Kaki kena potong. Allah uji dia. Orang lain diuji, ditinggal oleh anak-anak rumah orang tua. Kita okeylah, anak-anak kita jenguk juga, tapi duk marah lagi anak. Anak jenguk, tengok. Anak-anak kita ambil berat. Ya, mereka pun ada kerja kebetulan. Tapi mereka cuba. Kita pun ngeluh. Ni anak neraka belaka lah ni. Orang lain lagi tu, anak dihantar rumah orang tu. Langsung tak jenguk dan tak tengok. Kat ATM pun ambil duit welfare ayah dia makan. Ya, ada orang macam tu. Ayah dapat welfare, dah namanya orang miskin. Anak dah hantar rumah orang tua. Orang tua tu free, dia tak bayar. Kat ATM jadi dia ambil duit welfare diguna. Dia ujian berat. Kita, anak kita cuma tak ulur duit je, tapi dia tak ambil duit kita. Ternyata ujian kita lebih ringan. Jadi bila Qadhi Syurai, dia cerita mata dia, salah satunya buta, tak dapat melihat. 20 tahun dia tak cerita. Tapi kenapa dia cerita ni? Cara dia motivasikan. Sebab itu kata Muhammad bin Wasi', aku jumpa ramai orang soleh. Sebahagian mereka tidur sebantar dengan isteri mereka. Dia menangis sehingga basah bantalnya tanpa isterinya sedar. Bayangkan dia tidur sebantar dengan isteri. Muhammad bin Wasi' kata, aku tahu, aku kenal orang-orang soleh. Mereka ni tidur sebantar dengan isteri masing-masing. Bila mana mereka menangis, isterinya tak sedar. Menangis kerana takut kerana Allah. Dia orang-orang yang baik ni tuan-tuan, bukan dia menangis atas tikar sejadah je. Dia boleh menangis semua tempat. Tempat tidur dia boleh nangis bila dia muhasabah. Tempat kerja dia boleh nangis. Semua tempat. Orang macam kita mungkin tengah solat. Itu pun kena solat kat Mekah baru nangis. Solat kat Mekah okey baru nangis. Sebab kita lebih kepada environment ataupun bi'ah persekitaran. Ia bukan jiwa kita. Ia persekitaran kita. Mereka ialah jiwa mereka. Kita takut Allah di tempatnya. Mereka takut Allah dalam diri mereka. Sebab itu kita perlu pergi tempat jauh-jauh untuk menangis. Mereka tidak perlu. Di mana pun mereka akan takut Allah. Kata Muhammad bin Wasi', duduk sebelah isteri, menangis sebelah, isteri tak sedar nangis. Dan sebagian mereka aku kenal, kata Muhammad bin Wasi', kami duduk dalam saf yang sama. Dan kawan kami menangis, kawan sebelahnya tak sedar kawan dia menangis. Ni duduk sebelah dalam saf yang sama, saf depan, menangis ni. Tapi kawan sebelah tak perasan. Tak tahu, dia menangis. Lepas solat, kering air mata dia, tak tunjuk. Sebab itu mereka terus menyimpan amal-amal mereka. Imam Ayub Sukhtiani rahmatullahi alaih, dia tuan-tuan, kalau qiyamul lail seluruh malam dia qiyam. Tapi setiap kali subuh dia berpura-pura baru bangun subuh. Berpura-pura seolah-olah macam bini dia baru, abang tak jaga ni, subuh dekat dah subuh ni bang. Padahal dia satu malam dihidupkan. Orang menyangka dia tidur. Orang menyangka bahawa dia lewat subuh. Rupanya dia qiyam sepanjang malam. Begitu akhlak mereka, begitu sikap mereka menyimpan amalan. Jadi kalau kita tengok sebab apa mereka ni simpan rahsia amalan mereka ni. Sebab itu Syekh menyebut, selama anda mampu memeliharanya. Ada waktu memang akhirnya orang tahu. Sebagaimana kita cerita kisah Sila bin Asyam, Sabi al-Bunani. Orang tahu walaupun dia cuba sembunyikan. Ini Silah. Dan juga kisah Abdullah bin Mubarak yang kita ceritakan semalam. Bila dia pergi perang, habis perang, dia tanya kawan dia, dah tidur belum? Dah tidur belum? Rupanya dia nak ibadat supaya ketika kawannya tidur, sahabatnya tidur, muridnya tidur, dan dia qiyam. Kemudian dia pun gerak anak murid dia, bangun subuh. Kata muridnya, aku tak tidur daripada malam aku berhati. Sila bin Asyam waktu dalam peperangan berhenti di satu tempat di Afghanistan, satu peperangan yang pernah berlaku dulu. Maka tentera-tentera lain semua rehat, dia tak rehat. Dia cari mana tempat sembunyi. Dia tengok semua tidur, dia mula start qiyam. Dan diperhatikan oleh salah seorang tentera. Tengok dia berdoa sampai satu habis seluruh malam.
untuk dia menyembunyikannya. Ada seorang ulama mutaakhirin yang terkenal, Hasan al-Banna, dalam kitab Az-Zikrayat. Hasan al-Banna ni tuan-tuan pemimpin ikhwan muslimin yang hebat, yang menyusun maksurat. Beliau selalu pergi dakwah. Beliau berhadapan di Mesir ketika itu dengan segala kemungkaran yang dahsyat, kesedaran agama yang rendah. Beliau cuba berdakwah, dapat beri kesedaran. Seramai ulama-ulama menjadi muridnya, termasuk syuyukh Al-Azhar, termasuk ketua ulama Al-Azhar sini seperti Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Syekh Muhammad Said Sabiq. Ini semua ulama-ulama ajillah yang hebat-hebat, besar-besar, yang pernah berguru dengan Hasan al-Banna. Sama ada Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh Azhar pada era 70-an, yang memimpin kemenangan umat Islam pada 6 Oktober ataupun 10 Ramadan tahun 1973 dalam perang menentang Israel. Dan juga Syekh Mutawalli Sya'rawi, anak murid kepada Hasan al-Banna. Padahal mereka ni lautan ilmu, tapi kerana keikhlasan yang luar biasa Hasan al-Banna menjadikan mereka tunduk kepada Hasan al-Banna. Ini belajar orang hebat. Sebenarnya dia taklah kata ada PhD dan sebagainya, tapi keikhlasannya luar biasa. Pernah diceritakan oleh muridnya, waktu mereka pergi dakwah, nak sedarkan pemuda-pemuda. Sebab tak ramai orang dakwah pemuda, dakwah orang tua ramai. Sebab orang tua pun, dia pun memang dah tak nak jadi jahat. Orang-orang muda ni yang terbiar tepi-tepi jalan, tak ramai orang sanggup. Sedangkan mereka aset paling kuat, hebat. Itu dibawa oleh Hasan al-Banna, pemuda. Satu hari dia kata pada murid, dah tidur belum? Sembang-sembang, dah tidur belum? Dah ngantuk? Dah ngantuk. Belum. Dah ngantuk. Sampai dia tak dengar suara anak buah dia. Dia pun bangun dia. Rupanya dia duduk tanya, dah ngantuk belum? Tak tidur lagi, dah ngantuk. Dia nak bangun supaya anak murid tak tahu. Ini orang dekat dengan dia. Dia tak mau disebut. Tapi demikian setiap amal kebaikan Allah jadikan sunnatullah. Walau cuba sembunyi, dia tak akan sembunyi, kerana Allah akan ceritakan. Dia, kebaikan ni bila Allah ceritakan, dia tak sama dengan kita ceritakan. Kalau kita cerita, orang nampak kita belagak, sombong. Bila Allah cerita, demikian Allah nak muliakan seseorang. Maka cerita ini pun tersebar, merentasi zaman dan kurun. Merentasi, kita katakan, kalau zaman dia, orang semua zaman dia dah mati, dia boleh cerita tadi boleh sampai lagi pada zaman yang tak pernah orang saksikan zaman tu. Demikian keikhlasan, demikian mereka menyimpan rahsia. Maka kita dalam amalan kita, tuan-tuan sekalian, cuba biar ada amalan-amalan jadi rahsia kita. Biar ada. Khususnya biar isteri kita tak tahu, suami kita tak tahu, kawan-kawan rapat kita pun tak tahu. Ada benda yang kita cuba rahsia. Ya, kalau Allah Ta'ala nak sebarkan, maka itu urusan Allah. Tapi kita sendiri tak mahu ia diketahui. Sebagaimana kita cerita kisah Abdullah bin Mubarak yang membayar hutang, sehingga muridnya tak ketahui sampailah dia mati. Dan kisah-kisah yang banyak, yang bila mana mereka melakukannya, mereka tidak mahu diketahui. Kita cerita tentang yang berpuasa 40 tahun, yang puasa 20 tahun, puasa sunat, tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi mereka berpuasa. Mereka baca Quran, bila orang tengok mereka tutup Quran, supaya tidak ada yang mengetahuinya. Mereka berjaga malam ketika mana orang lain tidur, supaya tidak ada yang mengetahuinya. Ini semua amalan-amalan rahsia. Jadi kita pun tengok, apakah sebab mereka berjaya menyimpan rahsia amalan mereka. Dan kita kena faham, walau bagaimanapun kita simpan rahsia, dia akan terbuka. Tapi biar bukan daripada mulut kita, atau bukan kerana keinginan syahwat kita. Waktu saya cerita kebaikan saya, bukan kerana syahwat saya, tapi ia semata-mata kerana syukur saya pada nikmat Allah. Saya syukur pada Allah kerana Allah berikan kebaikan ini pada saya, dan supaya dia jadi motivasi pada orang lain. Kadang-kadang bila kita cerita sebahagian kebaikan kita buat, dia menyemarakkan semangat orang lain. Saya pun nak buat macam tu lah. Saya pun nak lakukan macam orang ni buat, orang tu buat. Perkara pertama yang menjadikan mereka kuat untuk melakukan amal ini secara rahsia, kerana mereka tahu besarnya nilai ikhlas.
Yang menyebabkan mereka mampu menyimpang rahsia dalam amalan mereka kerana mereka tahu besarnya amalan ikhlas. Kita tahulah ikhlas tahu. Tapi kita tidak tadabbur makna ikhlas. Kerana itu sukar untuk kita menyembunyikannya. Kita tetap untuk melihat pandangan manusia. Yang kedua, awamil, faktor kenapa mereka boleh menyembunyikan amal-amal soleh mereka. Mereka boleh menyembunyikan, mereka boleh diamkan. Kerana bagi mereka sama sahaja puji manusia ataupun kejian manusia. Orang yang melihat puji dan kecaman manusia itu sama orang ni yang boleh menyimpang rahsia. Tapi orang yang cuma tahu nilai pujian, yang takut pada kejian, maka mereka takut untuk menyimpang rahsia kebaikannya. Dan yang ketiga, kerana mereka tahu kesempurnaan amalan itu diperolehi secara rahsia. Taqwiyah sebagai penguat. Taqwiyatu kamali al-amali salih. Penguat kepada amal soleh itu ialah rahsia. Maksudnya bila kita nak jadikan amalan tu sempurna, amalan tu bagus, ia biasa dilakukan secara rahsia. Ia sempurna. Bila kita nak qiyamul lail 2 rakaat bersendirian tanpa orang tahu, rahsia tadi menguatkan amalan. Bila kita baca Quran dan kadang orang tak dengar, ia menguatkan. Kita baca buku, kita buat semua amalan-amalan yang kita katakan tidak, yang kita tak sunat sebarkan, maka ia akan menyempurnakan amalan tadi. Maka ini antara 3 faktor kenapa mereka boleh melakukan amalan secara sembunyi. Kerana mereka tadabbur makna ikhlas, kerana sama bagi mereka pujian atau kejian manusia, dan mereka mengetahui untuk mendapat kesempurnaan ibadat, maka dengan rahsia kekuatannya. Lagi kita simpang rahsia ibadat, maka Allah beri kekuatan hati pada kita. Bila kita menyebut je ibadat, maka kekuatan itu mula hilang, lemah. Ini bila kita menyebutnya bukan tujuan-tujuan yang kita sebutkan sebelum ini. Kemudian kata Syekh, usahakan diri kita untuk menjadikan, meletakkan semua sebab itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada diri kita. Artinya kebiasaan kita, saya nak beritahu bila saya buat benda ni, ini memang saya rancang, ini kerana saya bijak, ini kerana saya ada pengalaman. Kita seringkali menyebut perkara-perkara tersebut. Tetapi cuba untuk menjadikan, mengangkat kedudukan kita di sisi Allah, cuba berkata semua ini datang daripada Allah. Memanglah usaha kita, memanglah Allah beri kita bijak, kita boleh buat benda ni. Tetapi bukankah hakikat semua datang dari Allah? Kita dapat anak ramai, memanglah kita ni keturunan subuh, dapat anak ramai. Tapi kita tahu hakikatnya Allah bagi. Lalu kita kata ini semua kurnia Allah. Allah uji saya dengan anak ramai, Allah beri pada saya. Orang ni pula bila bisnes berjaya, dia mungkin nak beritahu strategi dia supaya orang contoh, tapi sebut dulu, ini kurnia Allah. Hadza min fadlillah. Ini kurnia Allah pada saya. Supaya semua orang tahu kita sedang mempromosikan Allah, bukan promosi kita. Siapa yang mempromosikan Allah dalam hidupnya, Allah promosikan dia. Dan siapa yang cuba promosikan dirinya, maka Allah akan jatuhkan dia. Tuan-tuan, kita ni tak ada benda nak promosi diri kita. Tuan-tuan ada apa nak promosi diri? Saya nak promosi saya sikit. Saya ni siapa. Kita ada apa, tuan-tuan? Melainkan menunggu menjadi mayat. Melainkan menunggu masa untuk tinggalkan dunia ini. Melainkan menunggu masa untuk dihina oleh semua orang, atau dibenci oleh semua orang, atau dijauhi oleh semua orang. Ya, hari ni orang dekat saya, tapi bila saya mati, apakah ada orang nak dekat dengan saya? Orang mula takut. Dan bila saya berada di kubur, apakah ada yang nak dekati saya? Ada yang datang nak menziarahi saya sebagaimana mereka menziarahi saya waktu hidup. Waktu kita hidup, kita appointment nak jumpa fulan bin fulan, tuan guru tu, tok guru ni, teruja kita. Dan waktu kita mati, waktu orang ni mati, kenapa tak kita jumpa? Yang tak perlu appointment. Ni orang mati kita nak jumpa tak payah appointment, pergi je. Tapi oleh kerana yang diburu di dunia cuma populariti, maka kita bersungguh buat appointment nak jumpa orang hidup. Dan kita tak bersungguh jumpa orang mati, sedangkan orang mati dapat beri pengajaran lebih banyak daripada orang hidup pada kita. Kita mati beri ilmu pada kita banyak, supaya kita tak sombong, supaya kita hidup tak berkiblatkan dunia.
supaya kita hidup, tahu nak buat perkara yang berfaedah dan bermanfaat. Maka biarlah apa pun kita dapat hari ini, katakan ini datang dari Allah. Memang nafsu kita, syahwat kita nak sebut juga saya ni pandai. Saya pun sekolah pandai-pandai. Saya pun keliling saya punya think tank saya ni semua orang pandai. Saya punya itu, punya. Kita banyak nak sebut sebab-sebab duniawi. Walau sebab itu tak ada nilai pun sebenarnya. Dan sebab yang sama yang menjahanamkan kita. Orang yang pernah berfikir untuk naikkan kita, mereka juga berfikir untuk jatuhkan kita. Orang yang pernah berfikir nak glamourkan kita, orang ini juga yang berfikir untuk menghina kita. Bukankah mereka orang sama yang kita lalui dalam kehidupan? Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, kita nak promosikan Allah. Istilah promosi bukanlah maksud promosi barang. Apa pun kita nak kenalkan orang pada Allah dulu. Saya, anak-anak saya bila kata ni abah duit banyak, siapa bagi? Allah. Abah sihat ni, ayah abah buat macam mana? Ni Allah bagi kesihatan. Biar anak saya tahu kalimah pertama, penyebab kepada segala kebaikan yang ayah dia dapat Allah. Biar anak-anak ni tahu, supaya mereka tahu mereka tak boleh jauhkan diri dari Allah. Supaya mereka memohon pada Allah, berlindung, minta kepada Allah SWT. Maka anak-anak ini dibina akidah. Kalau kita mati, kalau kita pergi satu hari nanti, kita tinggalkan zuriat yang kuat. Tapi kalau kita duk cerita ni ayah bijak, ayah pandai, ayah buat bisnes ni, semua orang ikut ayah, bila kita mati, mereka akan menjadi bodoh. Mereka akan menjadi lemah. Mereka menjadi zuriyatan dhi'afan, zuriat yang lemah. Nah, jadikan zuriat kita kuat. Ceritakan pada mereka tentang Allah yang memberi segala nikmat, rezeki, kemuliaan, kekuatan yang kita dapat hari ni, yang kita lalui hari ni. Ni kenapa ayah lawa sangat handsome, sebab apa? Oh, ayah pakai foundation, produk ni, produk tu. Sebab itu muka ayah lawa. Nak putih, tumbuh arang, lomor kat wajah. Itu dah hitam. Yelah, mula-mula hitam, kemudian bersihkan, kemudian putih. Macam mana ayah tahu? Teori nenek kata nak gigi putih, kosok dengan arang. Jadi ayah pun kiaskan. Kalau gigi putih dengan arang, muka putih pun dengan arang juga. Ni ayah dia punya tatawur perkembangan ilmu dia. Tak. Jadi putih. Tak sebut ini Allah lagi. Allah uji. Tapi muka yang putih ini akan hancur akhirnya menjadi mayat. Ceritakan pada anak-anak, supaya mereka melihat keindahan sebenar itu. Bukan keindahan gambaran. Bukan keindahan gambaran. Waktu seorang bertemu Umar bin Abdul Aziz, lama tak jumpa. Kita kalau baca kisah Umar bin Abdul Aziz, dia ada beberapa fasa dalam kehidupan dia. Dia bukan lahir tu baik-baik macam gitu. Dia ada fasa. Dia pernah berada dalam fasa kesombongan dia. Memakai pakaian mewah, yang menjadi buruan setiap gadis. Dia pernah berada pada fasa-fasa megah dia. Dia membesar dalam istana. Ya, ayahnya Abdul Aziz bin Marwan, raja di Mesir. Bukan calon-calon orang. Mesir waktu tu empayar yang besar. Dia kerajaan Umayyah, dia ada dua khalifah yang terkenal. Walaupun khalifah mutlak itu kepada Abdul Malik bin Marwan, tapi adik dia Abdul Aziz bin Marwan juga mendapat kekuasaan yang sama. Melainkan beliau menjaga kawasan Mesir dan persekitarannya. Ni dua beradik ni begitu akrab. Mereka bagi kuasa, macam kalau tuan-tuan tengok UAE. UAE itu dia ada dua, satu bandar Dubai, satu Abu Dhabi ataupun Abu Dhabi. Dia dua ruler, dua pemerintah. Tapi mereka ni anak beranak. Tapi ada yang lebih dominan. Yang Dubai itu lebih dominan daripada Abu Dhabi ataupun Abu Dhabi. Itu yang berlaku pada Abdul Malik bin Marwan dan Abdul Aziz bin Marwan. Umar bin Abdul Aziz lahir dalam istana. Ayahnya Abdul Aziz bin Marwan bukan calon-calon orang. Keluarganya. Maka tidak mustahil dia melalui fasa-fasa itu. Waktu dia memakai pakaian segelegek ke tanah, bila orang menegur, dikoyak pakaian tu. Dia ada waktu dia sebelum Allah Ta'ala mengangkat kemuliaannya. Sebelum dia dididik oleh guru-guru yang nampak kemuliaannya. Ya, orang muda dia ada. Walaupun bila kita baca kisah ayahnya Abdul Aziz juga seorang yang soleh, tapi kekayaan tadi juga membentuk beberapa kehidupan yang menampakkan sisi-sisi yang
mewah dan sebagainya. Akhirnya dia melalui fasa kesolehan yang luar biasa, kezuhudan yang luar biasa. Lalu teman-teman yang dulu tengok dia dah berubah. Dia kata, hampir kami tidak mengenalimu, kamu makin kurus, mukamu cengkok, pada matanya ada seperti garisan kesan air mata yang mengalir setiap malam. Ya, apa tidaknya setiap malam dia panggil ulama cerita bab mati. Setiap malam panggil semua ulama, ceritakan padaku tentang mati. Tuan, siapa yang buat demikian? Kalangan pemimpin kita. Tak apalah kau nak ketepikan pemimpin kita. Apakah setiap malam kita dengar bicara tentang mati sebelum kita tidur? Yang menjadikan kita tidak akan mampu tidur lena, melainkan kita tidur untuk bangun qiyam. Dan tak ada yang membuka ruang ini untuk dia mendengar bicara kematian setiap malam sebelum tidur dia. Yang kita tengok, yang tengok drama sebelum tidur, itu yang berlambak. Yang berhibur sebelum tidur, itu yang ramai. Ini Umar bin Abdul Aziz, cara hidupnya ialah panggil ulama, kumpul ulama, hadithuni anil maut wa ghamaratihi wa sakaratihi. Ceritakan padaku tentang kematian, sakaratnya, kesakitannya, ceritakan. Dan kadang-kadang beliau pengsan. Bukan sekadar nangis, pengsan. Pengsan kena menggambarkan kematian. Maka bila kawan dia kata, hampir kami tidak mengenalimu, kamu sudah cengkong, kamu sudah kurus. Lalu kata dia, bagaimana nanti kamu nak kenali aku bila aku masuk dalam kubur? Ketika satu persatu dagingku tertanggal daripada tulangku. Ketika setiap sendi mula berpisah antara satu sama lain. Dan ketika mataku jatuh, apakah kamu mengenali aku ketika itu? Maksudnya tuan-tuan sekalian, kita ni kalau dah jadi ahli kubur, tak akan ada orang kenal kita. Maksud tak kenal, tak ada orang peduli kita. Anak kita pun tak pergilah. Dulu ustaz, mula-mula ayah meninggal memang pergi seminggu sekali, bawa cucu, bawa. Dah lama setahun meninggal, pergi 2 minggu sekali. Dah 3 tahun meninggal, kena pula PKP 2 tahun, tak pergi-pergi. Dah lepas ni dah tak PKP dah ni, pun tak sempat nak pergi pula. Akhirnya sebenarnya ahli kubur ialah mereka yang tidak dikenali. Siapa? Kita. Kita sesudah dikenali oleh ramai orang, bernama, berpangkat, berjawatan, kelak kita tak akan dikenali. Hatta pada orang yang paling sayang dan dekat dengan kita. Adapun isteri kita dah kahwin lain, adapun suami kita dah ada pengganti, adapun anak-anak kita dah ada kesibukan terkini, adapun semua orang ni mereka sudah punya urusan yang tidak ada kaitan dengan kita. Adapun teman sengetih dengan kita, dia dah jumpa teman ngetih baru, teman ngopi baru, teman ngolik baru, dia dah jumpa. Manakala kita tidak dikenali. Jadilah kamu orang asing, gharib. Jadilah orang yang bersendirian. Jadilah kamu orang yang kesunyian, yang tidak ada yang menghiburkan. Jadi kita tuan-tuan ajar anak-anak kita macam tu. Ajar apa? Apa pun nikmat kita dapat, katakan datang dari Allah. Beritahu isteri kita macam tu. Beritahu suami kita macam tu. Beritahu kawan-kawan kita macam tu. Beritahu pada semua pekerja kita, ini semua datang dari Allah. Kalau Allah nak mengambil sekejap, kita baca kisah-kisah orang kaya. Ada hamba Allah ni kaya, dalam masa 24 jam dia rugi 24 bilion dolar USD, bersamaan dengan 100 bilion. 24 dia rugi dalam masa 24 jam sebanyak 24 juta dolar USD, bersamaan dengan hampir 100 juta. Dengan sekelip mata saja hilang, rugi. Ada yang rugi dalam satu malam 7 bilion satu malam. Hanya satu malam. Tentang kita yang ada duit RM700 dalam bank, ni orang cerita bilion-bilion boleh hilang. Apa sangat kita? Ni kapal terbesar yang berlayar, dalam tempoh yang sekejap baru dia nak turun daripada limbungan kering tu, nak pergi, nak turunkan balik ke air, ataupun kapal baru siap, baru diturunkan, dah tenggelam. Dah tenggelam. Untuk kita tahu bahawa ini semua datang dari Allah. Datang daripada Allah. Ni ada satu kapal besar saya tengok, dia dah bikin lawa-lawa cantik-cantik. Ni proses turunkan di ke laut. Buat proses. Dia turun ke laut tadi, turun menungso jatuh, terus tenggelam. Bayangkan ketika owner dia menghadap keuntungan,
mengharap dia nanti akan megah dengan ni. Tiba-tiba Allah ambil sekali mata. Jadi semua rezeki kita ni semua datang dari Allah. Kita tengah sihat-sihat, ada orang bangun esok stroke dah. Ada orang tengah-tengah main stroke dia. Lihat kekuatan apa dia ada. Angkat tangan pun tak boleh, angkat kaki pun tak boleh. Bahkan setengah kita angkat kelopak mata dah tak boleh. Dah terus ICU terus. Jadi tak ada benda kita nak kata dari kita. Kullun min indillah. Katakan semua datang daripada Allah. Datang daripada takdir, kehendak Allah SWT. Maka kita orang beriman tenang dengan takdir Allah. Jangan jadi seperti orang munafik, cuba lari dari takdir Allah. Mereka tak boleh lari. Tak ada orang boleh lari pada takdir Allah. Tak ada orang dengan dia marah takdir Allah, maka berubah takdir Allah. Kita diperintah supaya redha. Kemudian kata Syekh, apa beza orang munafik dan orang mukmin? Orang munafik, mereka ini akan gemukkan nafsu mereka, bukan iman mereka. Mereka akan gemukkan segala kehendak mereka, bukan kehendak syarak. Umpama mereka menampakkan cantik luaran rumah, tapi dalam rumah hancur. Orang munafik itu zikirnya cuma pada lidah, bukan pada hatinya. Dan kalaupun dia marah, marahnya bukan kerana Allah, dia marah kerana kepentingannya diusik. Tapi orang mukmin jelas zikirnya lidah dan hati, dan kadang-kala dengan hatinya sahaja. Contoh bila kita bahas zikir yang paling mulia, kalau secara berasingan, apakah lidah, apakah hati? Jawapannya hati. Dan zikir yang paling mulia bila digabungkan antara lidah dan hati, digabungkan. Dan zikir yang paling bawah sekali setakat dengan lidah tanpa sampai ke hati. Baik, ada orang munafik, dia menzahirkan zikirnya. Ada orang yang lemah iman, dia menzahirkan zikirnya. Kita ada dua kelompok manusia. Kelompok pertama munafik, juga menzahirkan zikir, tapi zikirnya tak akan sampai ke hati, sebab tujuannya untuk tunjuk-tunjuk ke orang. Ada orang yang lemah iman macam kita, memang kita zikir tak sampai lagi ke hati, tetapi meneruskan zikir walaupun tak sampai ke hati lebih baik daripada meninggalkan zikir. Sebab kita lemah ni belum sampai lagi. Kita punya tekanan dia macam air nak sampai satu tempat, tekanan rendah, kena pakai pump. Zikir kita mungkin dalam tekanan rendah lagi, tapi kita terus buat sampai masa dia akan touching hati kita, dia akan sentuh hati kita dan mula masuk. Ini zikir orang yang lemah iman, dia berusaha untuk dekat. Tapi kita sebut munafik tadi, zikirnya nak tunjuk ke orang, maka sekali-kali tak akan sampai ke hati, cepat atau lambat. Ada pun orang lemah macam kita terus zikir walaupun lalai, kelak akan sampai juga. Kelak akan sampai juga, walaupun kita berjalan macam kura-kura, sekali berhenti, tapi insya-Allah sampai. Sebab kura-kura ni bagus ni dia jalan straight. Walaupun slow dia jalan straight, dia akan sampai. Umpama kita walaupun kita zikir, duk subhanallah, duk tengok nasi lemak ke nasi goreng begini, misalnya, maka benda ni tak akan, ataupun benda ni satu proses biasa dengan kelemahan jiwa kita. Namun keinginan kita untuk berzikir tadi akan menyampaikan kita. Dia berbeza munafik sebab dia nak nunjuk kita memang nak zikir, tapi iman kita belum kuat. Sebab tu kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, ingat kamu pada Allah dan keadaan lalai lebih baik daripada kamu tidak ingat Allah. Semayang pun tak guna juga, tak, lebih baik semayang. Yang tak guna tak semayang. Lagi mana kita buat perintah Allah, walaupun kesannya belum kita dapat secara menyeluruh ataupun nampak kesannya, ia jauh lebih baik daripada kita tinggalkan, walau kita belum khusyuk. Maka orang beriman kelak dia akan berzikir bersama hatinya, dan kemudian hatinya bukan dengan lidahnya. Kenapa? Dia mula menyembunyikan daripada pendengaran orang lain, maka datang zikir hatinya. Dan bila mana dia marah, kerana Allah. Kalau perkara-perkara syariat dia akan marah, ini tak boleh, hukumnya haram, dosa, jangan. Kalau perkara-perkara biarkan. Kalau perkara syariat, baik anak dia, baik isteri dia, baik suami dia, baik adik-beradik dia, dia akan bertegas. Ini persoalan hukum, jangan main-main. Ini riba haram, kau jangan main riba. Kalau kau beli kereta cara riba, aku tak nak naik. Ini hukum. Kau beli cara baik, okey aku naik. Kita mak pun cakap ke anak kita, nak beli kereta tu buat pinjaman cara Islam.
Yang buat pinjaman riba, kalau buat pinjaman riba jangan harap mak naik. Mak lebih suka naik kereta tolak daripada naik kereta kamu. Kamulah kena tolak. Ini kereta halal. Artinya itu prinsip. Imam Ahmad bila dengar anak dia nak jadi qadhi, nak jadi tok mufti, dia dah tahu, bila ada jawatan dia tahu ni ada masalah bagi dia. Maka dia mula tak makan rumah anak dia. Tak nak makan. Dia memang rezeki yang diperolehinya itu bimbang, ada percampuran. Siapa macam tu, walaupun anak dia ni, kita kan suka makan rumah anak, tapi demi prinsip syariat. Anak kita kalau beli rumah ni cara riba, saya tak nak pergi rumah awak. Ayah tak pergilah rumah mu lalu. Kalau mu buat pinjaman cara riba, tak akan pergi. Jangan harap pergi. Melainkan cara Islam ayah pergi. Itu ni prinsip. Nak datang rumah ayah. Rumah ayah ni ayah buat dengan peluh sendiri dengan duit yang halal. Tetapi itu, bagaimana kita membina prinsip marah kita, murka kita, suka kita kerana Allah. Terdengar dia dapat rezeki cara halal, kita suka. Kita suka makan rumah dia sebab rezekinya halal. Kita akan makan banyak-banyak tak apa. Ini rezeki halal daripada usahanya sendiri, tanpa ada syubhat, tanpa rasuah. Kita seronok. Demikian orang mukmin. Dia gembira dengan bila orang laksanakan perintah Allah. Dia murka bila orang mengabaikan perintah Allah, siapa pun dia. Dia akan tunjuk ketegasan. Dia akan tunjuk prinsip dia. Dia akan tunjuk bagaimana imannya bertahamun atau bermuamalah dengan perkara-perkara yang dilarang ini. Dengan cara yang tegas, dengan cara yang kuat, menunjukkan kepribadian muslimnya. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.